اللهم اجعلنا من أهل التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة وراء طريقة بيضاء بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وصلاح العاقبة مع اليسر والعافية والحمد لله رب العالمين. قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين. Kitab Jawi muka surat 19. Maka kata Syekh Suhaimi, dah, Rumi berapa? Rumi 9, 29. Jawi muka surat 19. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, adalah segala yang mawjudan itu dengan nisbah besar kehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia itu terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi kita masih lagi membahaskan sifat salbiyah yang keempat, iaitulah sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Sifat salbiyah yang keempat campur dengan sifat nafsiyah jadi 5 sifat. Jadi kita masih lagi membahaskan sifat yang keempat, sifat salbiyah yang keempat. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, maksudnya Allah Ta'ala tak memerlukan mahal, Allah Ta'ala tak memerlukan pada mukhassisin. Mahal maksudnya Allah Ta'ala tak memerlu kepada zat, kerana dia adalah zat. Allah Ta'ala tak perlu kepada, Allah Ta'ala tak perlu kepada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tak perlu kepada mukhassisin yang menjadikan dia. Jadi dua pembahasan, dua perkara yang kita fokuskan pada pembahasan qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahawasanya Allah Ta'ala terkaya dia dengan zat dia sendiri. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala itu ibaratun an-nafi, ibarat pemahaman yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu iftikar ila mahal wa mukhassisin. Allah Ta'ala tak berkehendak, tak berhajat kepada zat, dan Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menciptakan dia. Sebab kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat, berarti Allah Ta'ala itu tak ada sifat istighna, tak ada sifat kaya pada dia, sebab dia masih berhajat dia. Tapi Allah Ta'ala dia tak berhajat, sebab dia memiliki sifat istighna, dia memiliki sifat yang kaya. Dan Allah Ta'ala dia tak memerlukan kepada yang menjadikan dia. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsihi yang kedua. Kalau Allah Ta'ala perlu pada pencipta, maka itu adalah makhluk. Makhluk diperlukan kepada pencipta. Jadi makhluk itu perlukan kepada pencipta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sementara pada Allah Ta'ala itu adalah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Jadi maksud qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah dengan zatnya sendiri, bukan maksudnya Allah Ta'ala tu lepas daripada duduk dia berdiri, lepas daripada baring dia berdiri, bukan maksud begitu. Tapi maksudnya Allah Ta'ala itu apa dia? Allah Ta'ala itu bersendirian, tak memerlu kepada mahal, iaitu zat, tak memerlukan kepada mukhassisin, iaitu pencipta. Itu maksud Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi kita lanjutkan lagi. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kasih sayang atasnya,
adalah segala yang maujudat. Apa maksud al-maujudat? Perkara yang maujudat ini maksudnya adalah perkara yang ada. Benda yang ada ni semua dengan nisbah besar kehendak kepada tempat. Jadi semua benda yang ada ni dia memerlukan kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia itu. Jadi segala perkara yang wujud di atas alam ini selain daripada Allah Ta'ala memerlukan kepada tempat dan memerlukan kepada penciptanya. Pada perkara ini, yang ada ini terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi dia terbahagi pada 4 bahagian. Ini kesimpulan bagi sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Yang pertama, terkaya daripada tempat berdiri. Apa maksud tempat berdiri? Terkaya daripada zat. Terkaya daripada zat, itu tempat berdiri. Dan daripada yang menjadikan dia, iaitu zat Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, dia terkaya daripada tempat berdiri, iaitu zat. Dan daripada yang menjadikan dia, iaitu zat Allah Ta'ala. Jadi kat sini nak kena perlahan-perlahan balik. Nak kena perlahan-perlahan. Kalau tidak nanti tuan-tuan ingat saya buat pertunjukan. Buat pertunjukan. Apa maksud dia? Tuan-tuan tengok dia tak faham apa pun. Jadi nak kena perlahan-perlahan biar kita faham. Jadi yang pertama tu tadi dia kata apa? Allah yang pertama terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan dia, iaitu zat Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Dia tak memerlukan zat dan tak memerlukan sifat. Siapa yang tak perlukan zat, siapa yang tak perlukan sifat, iaitulah zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dia tak berkehendak kepada zat. Dia tak berkehendak kepada zat. Untuk apa? Untuk menempatkan dirinya, untuk menempatkan zatnya. Dan Allah Ta'ala pun tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kalau macam kita berkehendak, setiap jirim berkehendak kepada ruang, tempat. Tapi Allah Ta'ala dia tak berkehendak kepada tempat, dan dia tak berkehendak kepada zat, dan dia tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Jadi dekat sini Allah Ta'ala tak memerlukan mahal. Apa mahal? Zat. Itu istilah tauhid dia, mahal. Dan yang kedua, berkehendak kepada tempat. Yang tadi Allah Ta'ala yang pertama tak berkehendak kepada zat, tak berkehendak kepada pencipta. Yang kedua, dia berkehendak kepada tempat berdiri. Dia berkehendak kepada zat dan kepada yang menjadikan dia. Dan dia berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arat. Arat ini sifatlah. Tapi kalau arat ini untuk makhluk, untuk Allah Ta'ala sifat, untuk Allah Ta'ala zat, untuk kita arat, untuk kita jirim, untuk makhluk jirim, untuk makhluk arat. Sifat juga maksud dia. Tapi dia pakai istilah arat. Ini kalau kat istilah tauhid ini dia susah dekat istilah saja. Tapi kalau kita selalu baca, kita nampaklah dia punya istilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kita kalau selalu mengaji, pengajian mutajwid ke apa kan? Pengajian mutajwid dia ada nama-nama dia kan, hukum-hukum dia. Bila nun mati bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, kha, ha, apa hukum dia? Iza khalqi, bertemu dengan nahur. Bila berjumpa dengan tiap-tiap nun mati, berjumpa dengan lam, apa hukum dia? Ila guna. Itu istilah saja. Istilah saja. Jadi kalau orang yang belajar ilmu tauhid, dia banyak main istilah sama macam ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita tak perlu peninglah bila kita dengar zat, sifat dia. Lagipun kita dah banyak kali dengar. Kita dengar istilah arat ke, jirim ke, itu biasalah kita dengar. Jadi yang kedua, dia berkehendak kepada tempat berdiri. Dia memerlukan kepada zat dan kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arat. Jadi arat ini sifatlah. Jadi sifat ni benda yang baharulah. Maksudnya benda ni benda yang baharulah. Kalau dia berkehendak kepada zat, berkehendak kepada pencipta, dan
Ini maksud dia benda yang baru. Sementara Allah tak perlu zat. Sebab dia adalah zat. Yang perlu zat siapa dia? Yang perlu zat adalah sifat. Sifat yang memerlukan zat. Pasal sifat dia tak boleh duduk seorang-seorang. Manis, kalau dia tak duduk dengan gula, dia duduk dengan siapa? Dengan saya ada juga manis tu. Dengan gula pun dia duduk juga. Masam, kalau dia tak duduk dengan saya, dia duduk dengan tuan-tuan. Maksudnya itu sifat lah tu. Itu sifat. Dia duduk dengan zat, dia duduk dengan alat. Itu ni. Jadi zat Allah Ta'ala dia tak perlukan zat sebab dia zat. Yang perlukan zat adalah sifat. Jadi macam sifat-sifat kita ni lah. Dia duduk pada zat kita, pada diri kita, pada alat, pada jisim kita. Jadi setiap yang memerlukan kepada tempat dan pencipta itu adalah benda yang baru. Benda yang baru. Selain daripada Allah Ta'ala, mesti ada sifat baru. Apa sifat baru? Dia mengambil tempat dan ruang. Dia mengambil tempat dan ruang. Bila sebut baru, selain daripada Allah Ta'ala, mesti dia ada tempat, mesti dia ada ruang. Itu yang kedua. Mudah je. Yang ketiga, terkaya daripada zat tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Jadi dia tak perlukan kepada zat, dia tak perlukan kepada zat, tetapi dia perlu kepada pencipta dia, yang menjadikan dia. Siapa dia? Itu adalah jirim. Sebab apa dia tak perlu kepada zat? Sebab dia itu adalah zat. Dia benda yang berketul. Dia nak benda yang berketul yang lain lagi, nak buat apa? Jirim ni apa dia? Jirim ni benda yang berketul. Contoh meja. Ini meja. Dia tak perlukan meja yang lain sebab dia dah meja dah. Macam tu lah. Jadi dia tak perlu kepada zat sebab dia dah ada dah. Tapi dia perlu kepada pencipta yang menjadikan dia. Sebab kalau tak ada yang menjadikan dia, tak jadilah dia tu nama dia jirim. Boleh faham? Jadi jirim, dia tak perlu dengan jirim yang lain. Apa maksud jirim? Ma yamla'ul faragh. Apa ma yamla'ul faragh? Sesuatu yang memerlukan kepada ruang. Jadi itu yang berkaitan dengan makhluk, yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Yang tadi itu kita kena belajarlah yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Pasal dalam hidup kita yang paling penting Allah Ta'ala, bukan yang lain. Kalau yang lain lagi penting dalam hidup kita, tak payahlah belajar. Dalam hidup kita yang paling penting sekali Allah Ta'ala. Yang keempat, terkaya daripada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tak perlu kepada yang menjadikan dia. Yang ini terkaya daripada yang menjadikan dia, dan berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. Dia tak perlu yang menjadikan dia. Sebab apa dia? Sebab dia adalah sifat Allah Ta'ala yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia dah ada dah sifat Allah Ta'ala, memang duduk pada zat Allah Ta'ala. Sifat apa sifat Allah Ta'ala? Wujud, idam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, sampailah kaunuhu mutakalliman. Itu sifat-sifat yang dah berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi dia tak perlu lagi pada yang menjadikan dia, pasal dia memang dah ada pada zat Allah Ta'ala. Tetapi dia perlu pada zat, sebab setiap sifat dia menumpang kepada zat. Boleh faham tak? Terkaya daripada yang menjadikan dia, dan berdiri dia pada zat Allah Ta'ala. Maksudnya dia memerlukan kepada zat, tapi dia tak perlu kepada pencipta. Pasal sifat Allah Ta'ala ni semua qadim belaka, sedia azali, sedia ada azali. Dia ada dengan Allah Ta'ala, tapi dia berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia perlukan pada zat, tapi dia tak perlukan pada sifat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini kesimpulan bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kesimpulan bagi sifat
qiyamuhu ta'ala binafsi. Yang mana kesimpulannya pada hak Allah Ta'ala ni dia tak berkehendak kepada zat. Sebab Allah Ta'ala itu adalah zat. Yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Dan Allah Ta'ala dia tak memerlu kepada pencipta. Itu saja. Selain daripada Allah Ta'ala, iaitu jirim diperlukan kepada pencipta. Arat diperlukan kepada tempat berdiri, iaitu zat dan pencipta juga. Sementara Allah Ta'ala, sifat Allah dia perlu kepada zat. Tapi dia tak perlu kepada pencipta, sebab dia dah ada. Dan zat Allah Ta'ala dia tak memerlu kepada zat dan pencipta. Boleh faham? Dan jadi itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi kita masuk lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat yang keenam, wahdaniyah terus. Jadi yang kalau rasa-rasa tak faham, kita bersabarlah. Kita sabar, kita teruskan belajar. Pasal al-ajru daripada dita'ab. Pahala itu sesuai dengan keletihan kita. Kalau kita jadi letih bangun malam buat ibadat, dapat pahala banyak. Kalau kita letih belajar, tak faham kita belajar, dapat pahala banyak. Tapi kalau tak ada keletihan sama sekali dengan ibadat tak ada letih sama sekali, belajar tak ada letih sama sekali, tak ada jalan susah sama sekali, maka itulah dia kadar ni. Tak adalah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak adalah kita dapat apa-apa. Jadi itu ukuran tu. Jadi kita masuk kepada sifat yang keenam, iaitulah sifat wahdaniyah. Al-wahdaniyah. Jadi ini sifat yang menunjukkan ketunggalan Allah Ta'ala daripada segi zat, sifat dan perbuatan. Jadi kita betul-betul nak kena mengesakan Allah Ta'ala, barulah kita layak dinamakan sebagai orang yang muwahhid. Apa muwahhid? Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Apa dia muwahhid? Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala, yang bebas daripada syirik. Itu yang paling penting sekali. Baik syirik khafi, baik syirik jali. Syirik yang nyata, sembah pokok, sembah tokong. Syirik yang batin, misalnya kita percaya ada kuasa pada azimat, kita percaya ada kuasa pada bomoh. Itu semua syirik batin yang boleh menyebabkan i'tikad kita kufur, kafir secara ijma'. Boleh faham? Jadi nak kena belajar ini betul-betul. Yang keenam, wahdaniyah. Artinya esa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Jadi wahdaniyah ini bukan sifat yang wujudiyah, tapi sifat yang adamiyah. Sifat yang kita faham saja pada akal kita. Kita faham saja Allah Ta'ala ni dia memiliki sifat yang esa, yang tunggal. Tapi kalau kita nak tunjuk, ya Allah mana kau punya tunggal, tak boleh lah, pasal dia bukan sifat yang ada, tapi sifat yang faham saja pada kita. Sebab ni sifat apa? Ibaratun an nafi kasratid dzat was sifat wal af'al. Pemahaman ini, sifat ini kita belajar untuk apa? Untuk kita faham bahawasanya Allah tidak banyak, tidak berbilang, tidak berkongsi pada zat dia, pada sifat dia, dan pada perbuatan dia. Itu pemahaman. Sebut dia wahdaniyat, kita faham. Tiga benda ni tak ada. Allah Ta'ala tunggal, ifrad fi zati sifatihi wa af'ali. Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Itu. Jadi bertepatanlah dengan syahadat kita. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah Ta'ala semata-mata Tuhan kita. Jadi dia yang maha tunggal, dia yang esa. Lawan daripadanya apa dia? Lawan daripada sifat tunggal, lawan daripada sifat esa adalah ta'addud, berbilang-bilang. Dalam dunia ni Allah Ta'ala jadikan semua berbilang-bilang. Masyarakat berbilang-bilang, bahasa berbilang-bilang, buku berbilang-bilang, ideologi berbilang-bilang, parti
berbilang-bilang, kelompok berbilang-bilang, mazhab berbilang-bilang, firqah-firqah berbilang-bilang. Kecuali satu saja yang Allah Ta'ala tak jadikan berbilang-bilang. Satu saja yang tak berbilang-bilang, Allah Ta'ala saja. Itu hikmah ni. Kenapa Allah Ta'ala jadikan ini macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ini? Nak menunjukkan yang esa, yang tunggal hanyalah Rabbul Jalil Subhanahu wa Ta'ala, yang maha tinggi Azza wa Jalla, Jalla Jalal. Jadi wahdaniyah, itu bahasa Arab lah. Artinya esa Allah Ta'ala pada zat. Dia tak panggil satu kan? Dia tak panggil satu. Inilah wahdaniyat. Itulah tauhid, ilmu tauhid. Wahdaniyat itulah dia. Tak panggil satu. Kalau satu mesti ada dua. Kalau dua mesti ada tiga. Allah satu-satunya. Orang boleh cakap ada dua nanti. Sebab satu dia ada dua, dua ada tiga. Tapi kalau kata esa, kalau kata tunggal, dia tak ada beza. Nanti kejap lagi, belum lagi. Nanti esa lagi perbuatan. Kan ada teka-teki tu kalau ingat. Dia bukan satu. Apa teka-teki dia tu? Orang musafir kan, dia musafir, dia naik atas kapal, dia dapat teka-teki. Dia bukan satu tapi dia dua. Dia bukan dua tapi dia tiga. Dia bukan tiga tapi dia empat. Dia bukan empat tapi dia lima. Dia bukan lima tapi dia enam. Dia bukan enam tapi dia tujuh. Apa dia? Itu panjang cerita tu. Kita sambung ni. Nanti kita ada masa nanti kita kalau masa sempat kan kita beritahu. Dia bukan satu tapi dia dua. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala tu tunggal lah. Berdalil kalau dalam Al-Quran itu qul huwallahu ahad. Allah katakanlah Allah tu esa. Ataupun innallaha witr yuhibbul innallaha witr yuhibbul witra. Allah Ta'ala tu ganjil dan dia suka yang ganjil. Jadi satu tu ganjil. Betul solat witir kan? Solat sunat kalau orang soleh dia tak pernah tinggalkan solat witir. Kurang-kurang satu rakaat. Paling maksimum 11 rakaat lah. Rasulullah dia tak pernah tinggalkan solat witir. Jadi macam mana cara kita? Kita pun kalau boleh jagalah witir kan. Lepas solat isyak, kita solat Allahumma salli ala solat ba'diyah, lepas tu kita solatlah witir satu rakaat. Solat witir satu rakaat. Nanti kat rumah, jadi witir ni dipanjanglah bahasa ni. Panjanglah bahasa ni. Pada mana? Nanti dah buat solat witir, nanti orang boleh tak Ustaz nak bangun tahajud? Nanti itu persoalan ni. Nanti kan masuk bahasa pekau lah nanti. Tapi kita nak tahu Allah Ta'ala tu dia ganjil, dia suka yang ganjil. Jadi Allah Ta'ala tu esa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Pada perbuatan, sifat, zat dan perbuatan. Maka hakikatnya, makna sebenar-benarnya adalah ibarat daripada menafikan, adalah istilah ataupun ibarat ataupun satu kepahaman daripada menafikan. Apa nak nafikan apa dia? Daripada menolak, berbilang pada zat, pada sifat, pada perbuatan Allah Ta'ala. Nak beritahu Allah Ta'ala ini yakuna wahdan, esa, tidak berbilang-bilang, tidak tidak berbilang-bilang daripada segi zat, sifat dan perbuatan. Itu maksud daripada wahdaniyah. Sama ada bilangan yang muttasil bersambung ataupun bilangan yang munfasil bercerai. Jadi ini istilah ilmu usuluddin. Kalau muttasil munfasil, kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab pun ada juga dhamir muttasil, dhamir munfasil. Kalau kita mengaji ilmu hadis pun ada juga hadis muttasil yang bersambung sanad dia sampai kepada Rasulullah, dengan hadis yang munqati', yang terputus. Dia tak panggil muttasil, dia tak panggil munfasil, dia panggil munqati'. Kalau hadis. Kalau kita belajar ilmu tajwid pun ada juga istilah ni. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Tiap-tiap huruf mad. Apa huruf mad? Alif, waw, ya. Bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka hukumnya mad wajib muttasil.
wajib panjang. Bila jumpa dengan huruf mat, apa mat? Awi. Awi. Kan? Awi itu awi penyanyi. Ini awi lain. Huruf mat alif waw ya itu. Bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka hukumnya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil, wajib dipanjang. Contoh dia apa? Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya alif dengan hamzah dalam satu kalimat, ayyuhalladzi. Jadi ya tu wajib baca panjang. Contoh lain, bi asma'i. Jadi ma tu wajib baca panjang sebab alif dengan hamzah dia duduk dalam satu kalimat. Huruf mat alif itu dia duduk dalam satu kalimat dengan hamzah, panjang. Contoh lain, jaa. Jadi kena baca jaa Zaidun. Asal kata dia jaya hamzah. Jaa. Jadi ja tu kena panjang pasal alif dengan hamzah diduduk dalam satu kalimat. Mad wajib muttasil namanya. Ada lagi mad wajib munfasil. Ini belajar tajwid mad wajib munfasil. Huruf mad yang duduk yang bertemu dengan huruf hamzah tetapi dalam dua kalimat. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dekat situ boleh baca apa dia? Dia mad jaiz munfasil. Dia boleh baca qul ya ayyuhal kafirun atau panjang sikit. Qul ya ayyuhal kafirun atau panjang lagi. Qul ya, yang panjang-panjanglah. Maksudnya jaiz, hukum dia harus panjang ni. Kalau dalam satu kalimat wajib. Boleh faham? Ataupun bima unzila ilaika wa ma, bima unzila. Jadi ma tu mim alif dengan huruf mat, unzila dua kalimat. Jadi bima unzila ilaika wa ma, dia tak perlu baca bima unzila ilaika wa ma unzila. Boleh faham? Itu mudah aja. Itu ya dalam istilah ilmu tajwid. Nah, dalam istilah ilmu tauhid pun ulama ambil pakai istilah muttasil dan munfasil. Muttasil dan munfasil. Ini apa dia? Ini istilah dalam ilmu usuluddin. Jadi Allah Ta'ala itu esa daripada zat, sifat dan perbuatan. Sama ada pada bilangan muttasil yang bersambung atau bilangan yang munfasil yang bercerai. Jadi ini muttasil dan munfasil ini adalah istihalatul mustahil. Istihalah ataupun istilah yang mustahil pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada muttasil, Allah Ta'ala tak ada munfasil. Ini dua perkara yang ada dalam pembahasan sifat wahdaniyah. Apa kata istihalah? Dia ada istihalah. Dia kalau kita mengaji hukum akal mula-mula dulu kita mengaji wajib, mustahil, harus. Tapi kalau kita dah naik lagi, dia bukan wajib, mustahil, harus. Tu tak betul lagi tu. Yang betul apa dia? Wujub, istihalah, jawaz. Wujub, istihalah, jawaz. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kuasa. Istihalah dia sifat mustahil, Allah Ta'ala lemah. Istihalah, Allah tu tak lemah. Itu istihalah. Tak lemah itu istihalah. Mustahil, itulah lemah. Istihalah tak lemah. Mendengar, mustahil Allah Ta'ala tak mendengar. Jadi mustahil peka. Tak peka itu istihalah. Itu maksud dia lah. Faham ke tak faham tak boleh. Jadi itu istihalah, mustahil. Tak apa tu tinggal. Jadi sama ada pada yang benda bilangan yang muttasil yang berhubung atau bersambung, atau bilangan yang munfasil yang bercerai. Macam ilmu tauhid lah, macam tajwid tadilah. Di dalam satu kalimat dia berhubung, dia dalam dua kalimat dia bercerai. Jadi dalam satu kalimat dia jadi mat wajib, bila dah dalam dua kalimat dia jadi mat jaiz. Gitu dia. Adapun makna esa Tuhan pada zat itu, makna Allah Ta'ala esa
Ini penafian yang pertama. Nak menafikan yang pertama pada zat. Esa Allah Ta'ala pada zat itu, tunggal Allah Ta'ala pada zat itu, iaitu menafikan kam mutasil pada zat. Jadi nak menafikan kam mutasil pada zat. Kam tu artinya berapa. Biasa orang tanya kan, kam umruka, berapa umur kau? Kam zaujatuka, berapa isteri kau? Wahid kita kata satu, malu dia kata. Tambah lagi. Contoh dia kata kam apa lagi? Jadi kam itu berapa artinya. Jadi bila sebut kam mutasil itu, nak menafikan kam mutasil pada zat, maksudnya ada kuantiti. Mutasil itu kuantiti yang berhubung, yang berbilang pada zat Allah Ta'ala. Jadi kam mutasil ini ada unsur-unsur. Ada tak unsur-unsur yang membentuk zat Allah Ta'ala? Macam kita ni ada unsur-unsur dia. Macam pen, dia ada dawan, ada dia punya batang dia, ada dia punya tajam dia, ada tempat tekan dia. Itu dia, nama dia apa dia? Dia ada kam dia, ada berapa dia. Tapi pada Allah Ta'ala dia tak ada berapa. Tak ada unsur-unsur yang daripada unsur ini, pada unsur ini, pada unsur ini terus terjadi Allah Ta'ala. Tak ada. Allah Ta'ala bukan yang seperti itu. Jadi kita kata macam mana? Adapun makna esa Tuhan pada zat itu, tunggal Allah Ta'ala daripada segi zat itu, maksud dia menafikan kam mutasil pada zat, iaitu menafikan bilangan yang berhubung pada zat. Jadi Allah Ta'ala tak ada bilangan pada zat dia, tak ada tercantum pada zat dia, tak ada bersusun pada zat dia, daripada beberapa unsur. Unsur apa? Unsur jauhar atau lebih. Satu jauhar, objek ataupun lebih. Jadi Allah Ta'ala ni bukan murakab, bukan benda yang bersusun. Kalau kita bersusun, kalau Allah Ta'ala zat dia tak bersusun. Seperti tiada zat Tuhan bersusun daripada darah, daging, tulang, urat. Itu dia. Jadi tulang, darah, daging, tulang, urat. Allah Ta'ala dia bukan murakab, dia tak berjuzuk, dia bukan daripada unsur-unsur yang tertentu lalu membentuk zat Allah Ta'ala, bukan. Kalau kita daripada unsur-unsur yang tertentu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Pada bentuk-bentuk fi ayyi syai'in suratin ma syaa rakkabak. Pada bentuk-bentuk yang dia kehendaki untuk membentuk tubuhmu. Itu kita lah. Tapi kalau dia tak ada. Kalau kita pada bentuk yang dia kehendaki, dia susun kita dengan apa dia? Daripada air mani yang hina, daripada saripati tanah, kemudian naik kepada jadi darah, kemudian jadi tulang, kemudian jadi daging yang disalut tulang, kemudian barulah jadi penciptaan kita. Itu kita. Ada urat. Jadi kata ulama apa dia? Urat-urat kita ni kalau disambung, urat kecil sampai urat besar, disambung panjang dia, berapa panjang agak-agak? 2,5 bumi. Dia boleh buat keliling 2,5 bumi. Tak percaya, balik uraikan urat-urat tuan-tuan semua. Itu kata ulama lah. Jadi itu dia. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala punya kejadian penciptaan itu sangat luar biasa, ajib. Jadi Allah Ta'ala dia tak ada kam muttasil pada zat dia. Faham tak? Dan menafikan kam munfasil pada zat. Menafikan kam munfasil pada zat, iaitu menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan. Seperti tiada zat yang lain menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Ada itu. Maksud kam munfasil, ada zat yang lain macam zat Allah Ta'ala, itu tak ada. Tak ada yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Selesai. Pada zat kam muttasil dan munfasil. Kemudian tengok lagi penafian yang kedua. Tadi penafian yang pertama ada 2 kam. Ni penafian yang kedua ada 2 kam lagi.
Makna esa Tuhan pada sifat, iaitu menafikan kam muttasil pada sifat. Makna esa tunggal Allah Tuhan pada sifat, iaitu menafikan kam muttasil pada sifat, iaitu menafikan bilangan yang berhubung pada sifat ini. Jadi menafikan bilangan yang berhubung pada sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dia tak berbilang-bilang pada sifat dia. Allah Ta'ala tak ada dua kudrat, dia tak ada dua iradat. Misalnya Allah Ta'ala jadikan langit dengan kudrat yang lain, dia jadikan bumi pakai kudrat dia yang lain pula, dia jadikan laut pakai kudrat yang lain pula. Itu tak ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tunggal pada kudrat dia, pada kuasa dia. Kuasa Allah Ta'ala saja yang memberi taksir, yang memberi bekas. Adapun kuasa kita tak ada memberi bekas. Ilmu pada Allah Ta'ala itu tunggal, satu saja. Tak ada ilmu ini, ilmu itu. Kalau makhluk dia ada ilmu, ada dua. Ada ilmu jalan kasbi, ada ilmu jalan wahbi. Bukan wahabi. Wahabi tu nak buat apa? Ilmu jalan kasbi, ilmu jalan usaha, mudarasah. Saya bila mengajar, ayah-ayah dengar, semak. Betul tak saya ini ngulang kaji. Itu nama dia ilmu kasbi. Ilmu wahbi, ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi atas ketakwaan yang kita berikan pada dia. Perkhidmatan yang kita bagi, Allah Ta'ala bagi wahbi, pemberian dia. Itu dia panggil, nama lain dia panggil ilmu laduni. Ilmu laduni. Misalnya saya ada satu orang kawan, dia mengaji 2 bulan saja. Lepas tu dia jadi alim, alim. Dia daripada Palembang, dia pergi dekat Jakarta. Nama dia Ustaz Abul Al-Syazili. Dia bapa dia bawa tarikat Syazili ya. Ustaz Abul dia pergi mengaji 2 bulan saja, dia balik, Quran dia hafal. Mana orang hafal Quran dulu kan? Bahasa Arab dia lancar. Lepas itu dia pandai mahir ilmu-ilmu yang lain. Itu ilmu apa dia? Ilmu laduni, ilmu wahbi. Itu orang yang pelihara takwa, dia dapatlah ilmu tu. Itu 1 dalam 1,000,000. Bukan tuan-tuan balik rumah lepas ni tak nak datang surau masjid lagi. Aku nak tunggu ilmu laduni lah. Tunggu lah. Tak dapat lah. Itu 1 dalam 1,000,000. Jangan-jangan jumpa lah. Kalau kat Alai ni tak jumpa lagi lah. Tapi banyak yang tak datang kelas tu, banyak ilmu laduni lah tu. Mungkin dia dah Allah Ta'ala ajak direct kan. Itu tak payah belajar lagi. Macam kita ni kena iktisab, kena usaha kan. Itu ilmu makhluk. Ilmu Allah Ta'ala dia meliputi ilmu Allah Ta'ala. Dia tahu apa yang kita cakap secara rahsia ataupun secara nyata. Sifat berkuasa Allah Ta'ala meliputi Allah Ta'ala boleh menghidup dan boleh mematikan. Sifat kuasa makhluk dia tak berdaya. Kalau makhluk itu betul-betul berkuasa, apa yang dia buat pertama sekali? Dia nak tua lah. Dia tak nak tua kan? Maksudnya ayah-ayah tak berkuasa lah. Kalau berkuasa, dia tak nak apa lagi? Mesti dia tak nak sakit. Dia pun tak sakit. Jadi kalau orang datang kat Bomo tu bodoh tak? Dia datang kat Bomo, Mo, saya ni ada sakit lah Mo. Besok datang balik lah. Bomo tu kata apa? Besok datang balik. Saya tak sihat ni hari. Bomo pun tak sihat. Jadi Bomo pun Bomo tolong ni. Itu jadi Bomo tolong ni. Bomo pun tak ada kuasa, datang kat Bomo nak buat apa? Ni gitu ni. Jadi kuasa Allah Ta'ala sajalah yang betul-betul berkuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup Allah Ta'ala, hidup yang tak akan mati selama-lamanya hidup. Hidup kita akan mengalami kematian. Suka tak suka, nak tak nak, dia akan ambil kita. Jadi pada Allah Ta'ala tak ada kam muttasil, pada sifat dia tak ada. Kalau Allah Ta'ala ciptakan apa dia?
Pisau memotong, nasi bagi kenyang, obat bagi hilang sakit kepala. Itu semua atas izin Allah. Kalau kita kata makan obat sakit kepala, banyak orang yang makan obat, dia mati. Apa ubat dia makan tu? Ubat dada. steam dada. Ada yang tak makan obat, dia sihat. Dah. Maksudnya jangan syirikkan Allah Ta'ala dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selain daripada kuasa Allah Ta'ala. Kita ambil gaji, kita potong pokok. Kita kata sebab nasib baik ada gaji. Itu semua atas izin Allah Ta'ala. Atas jalan apa dia? Atas jalan adat. Ada? Banyak kan kisah-kisah ilmu Allah Ta'ala. Luas. Nabi Musa alaihissalam dia jalan satu kapal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Duduk satu kapal, tiba-tiba duduk, ada satu burung duduk dekat atas dia punya perahu tu. Atas dia apa nama? Kalau perahu tu kan? Lunas. Tak kisahlah. Lunas saya ingat dulu apa tu? Almarhum Imam Bakar. Dia banyak sebut Mu'anas. Mu'anas punya orang kata. Jadi burung itu dia duduk dekat atas itu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun apa dia? Dia burung itu makan, minum air laut sekenyang-kenyangnya. Tiba-tiba lepas dia minum, dia naik balik dekat atas tunas tu tadi. Lepas tu keluar jatuh setetes air daripada paruh dia. Dia kata apa? Kata Nabi Khidir, inilah ibarat ilmu manusia. Yang ilmu Allah Ta'ala itu seluas lautan. Jadi sakit ke apa ke, itu semua Allah Ta'ala kan. Dulu saya dekat masjid ni, dulu dia gajin tampal apa ni? Perkataan hadis-hadis. Dulu kat masjid ni, dulu. Sekarang dah tak ada, semua dah hafal hadis. Jadi ada hadis, saya hafal masa saya sekolah rendah dulu. Masa tu guru besar saya sekolah SAM, apa nama? Sekolah rendah Arab. SRA. Masa tu guru besar saya pun dah lupa lah. Jadi ada hadis dia tulis apa? Likulli da'un dawa ilal maut. Setiap penyakit ada ubat dia kecuali mati. Jadi Allah Ta'ala bila kita sakit, dia suruh kita cari obat. Sebab pada obat dia bagi izin untuk sembuh. Tapi hakikat yang bagi sembuh siapa? Allah Ta'ala. Sekarang dah tak ada dah. Hadis itu pun dah luput dari ditelan dengan jin tanam. Dah tahulah. Gitu dia. Jadi kudrat Allah Ta'ala dia tak berbilang-bilang. Iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu-satu jenis sifatnya dua sifat seperti dua kudrat, dan menafikan kam munfasil pada sifat, iaitu menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Dan itu maksudnya apa dia? Ada lain zat yang seumpama yang memiliki sifat macam Allah Ta'ala. Ada jenis yang lain yang memiliki sifat kuasa macam Allah Ta'ala. Itu tak ada. Adapun kalau Dajjal itu semua apa dia? Izin Allah Ta'ala. Atas izin Allah Ta'ala. Nak jadikan kisah hidup ini dalam hidup kita ni, daripada kita hidup, kehidupan, kelahiran, kehidupan, lepas tu kita mengalami kematian. Jadi plot kisah dalam kehidupan kita semua direkam dalam Al-Quran. Adanya namanya Dajjal, nanti itu semua kita akan jumpa. Satu-satu kita akan jumpa. Jadi itu semua Allah Ta'ala punya kerangka kerja. Bukan maksudnya Dajjal lagi berkuasa daripada Allah Ta'ala, bukan. Jadi tak ada satu sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Habis. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini penafian yang kedua. Masuk lagi penafian yang ketiga. Esa Tuhan pada perbuatan. Esa Tuhan pada perbuatan. Fi'il kalau kita panggil fi'il, iaitu menafikan kam munfasil pada perbuatan. Jadi dia tak ada muntasil, dia cuma kam munfasil saja pada perbuatan Allah Ta'ala. Dia cuma kam munfasil saja, dia tak ada kam muntasil.
Pada zat ada muttasil, ada munfasil. Pada sifat ada muttasil, ada munfasil. Pada perbuatan hanya ada kam munfasil saja. Jadi kalau dalam ilmu tauhid dia ada 5 kam. 5 kam ataupun ada 5 berapa? Kam tu berapalah? Ada 5. Jadi esa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kam munfasil pada perbuatan. Tak ada sesiapa pun yang terlibat dengan perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala hanyalah perbuatan dia sahaja. Menafikan bilangan yang bercerai pada perbuatan. Ada bilangan-bilangan yang bercerai daripada perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Tak ada perbuatan yang lain yang sama macam perbuatan Tuhan. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat rupanya. Jadi iman pun perbuatan Allah Ta'ala, dia yang bagi iman. Untung orang yang beriman, orang yang percaya kepada rukun Islam yang 6 itu. Kalau dia tak percaya salah satu daripada rukun Islam itu, maka dia jatuh kepada kufur. Itu rukun iman, rukun hakiki namanya. Kalau rukun Islam, itu rukun uruf namanya. Kalau dia tak buat semayang, kalau dia tak pergi haji, dia tak kufur, tapi nama dia sebagai orang yang kufur nikmat. Dia tak dihukumkan kafir. Cari jemaah. Tapi kalau rukun Islam ditinggalkan salah satu, dia kafir, keluar daripada Islam. Jadi rukun Islam itu rukun uruf, rukun Islam itu rukun hakiki. Rukun iman, rukun hakiki, wajib percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab-kitab. Tak percaya satu je, kafir. Rukun Islam itu rukun uruf. Dia tinggal satu, maka Islam dia tak sempurna. Tapi kalau dibuat 5, maka terang meneranglah keislaman yang ada pada diri. Dia syahadat, dia solat, dia puasa, dia zakat, dia tunaikan haji, maka jelas Islam dia, tak boleh kita nafikan lagi. Itu cara zahir dia. Cara batin, iman. Jadi orang yang Allah Ta'ala berikan iman, apa dia iman? Maksud iman itu, dia percaya. Maksud percaya itu apa dia? Dia, iman itu benda yang tak boleh dipikir dengan akal. Dia maksud dia percaya. Kalau benda tu masih boleh fikir lagi, itu belum percaya. Ada? Maksud iman, saya kata apa? Saya tadi makan tengah hari dekat planet Pluto. Makan petang tadi, minum petang tadi, saya pergi dekat planet Marikh. Lepas tu kejap ikan saya nak pergi planet Zuhal. Saya cakap macam tu, Tuan beriman. Tuan beriman berarti maksud dia percaya. Tak payah fikir lagi lah. Kalau fikir maksudnya tak percaya. Boleh faham? Jadi iman itu luar otak. Jadi hakikatnya seperti iman, percaya. Taat, ketaatan yang kita buat. Jahat rupanya, jahat perangainya. Maksud rupa tu jahat perangai. Tiada pada hakikatnya seperti kafir dan maksiat, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya, semuanya itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan, pada hakikatnya hanya ada usaha dan ikhtiar yang tak memberi bekas. Jadi kalau kita, perbuatan kita tak ada memberi bekas. Perbuatan Allah Ta'ala mesti, kalau dia kata jadi, iza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau kita buat baik, Allah Ta'ala bagi pahala. Wa in yusibna bimahdil fadl, andainya Allah Ta'ala balas kita dengan pahala itu, bifadli bimahdil fadl, itu semata-mata kurniaan daripada Allah Ta'ala. Bukan sebab dia kena bagi balas kat kita. Kita semayang, dia kena bagi 27 wajib. Allah Ta'ala tak diwajibkan dengan apa-apa pun. Kita yang nak minta dengan dia. Kita ni fakir. Bila kita fakir, Allah Ta'ala tu kaya. Wa in yusibna bimahdil fadl, kalau Allah Ta'ala balas pahala pada kita, itu kurniaan daripada Allah Ta'ala.
Wa yuzibna bimahdil adl. Kalau Allah Ta'ala mengazab kita, itu adalah bentuk keadilan Allah Ta'ala. Layaklah kita diazab. Sebab kita ni memang apa dia? Memang zalim pada diri kita sendiri. Jadi tak ada perbuatan kita, tak ada. Yang ada perbuatan ciptaan Allah Ta'ala saja. Dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan seluruh perbuatan kita. Cuma kita lah, maksudnya bukan nak berserah. Itu Jabariyah namanya. Contoh dia kata apa dia? Ini semua dah takdir ketentuan Allah. Saya kahwin dengan isteri saya satu lagi, di depan Kaabah. Ada etikat Jabariyah. Ketentuan Allah Ta'ala. Lepas tu yang kahwin tak depan Kaabah diceraikan. Itu etikat Jabariyah. Sebab apa dia? Sebab dia balakkan pada Allah Ta'ala. Benda ni semua kena ada usaha, ada ikhtiar. Tak boleh kita nak berserah diri 100% pada Allah Ta'ala. Tak makan, tak minum, duduk dalam bilik. Sebab Allah Ta'ala yang bagi kenyang. Boleh jadi dia kenyang. Dia kena usaha, kena ikhtiar. Nah, kecuali kalau dia memang orang yang muttaqin, orang yang soleh. Ada satu kisah para ulama kan, dia kata Allah Ta'ala yang bagi makan, bukan orang lain. Jadi dia pun berkurung dalam bilik dia, dia lari bilik dia. Dia orang bertakwa, dia ahli ibadat. Jadi sekejap lagi anak murid dia datang rumah. Anak murid dia datang rumah, anak murid dia bagi makan, dia tak makan. Anak murid dia datang lagi sekali, tengok dia tak makan, anak murid dia suap anak murid dia tu. Itu dia kata ni perbuatan Allah Ta'ala. Betul aku yakin memang makan Allah Ta'ala yang bagi makan. Sebab aku tak nak makan. Sebab aku memang tak nak makan. Cuba tuan-tuan buat. Mati katak balik kan. Tak ada siapa nak datang. Lagi kita punya jiran-jiran ni jenis nafsi-nafsi kan. Kalau jiran-jiran dulu dia lain. Nampak tuang kawan dia tak keluar rumah, dia datang. Apa khabar woi? Sihat ke? Buat apa? Dia dulu. Orang sekarang tak ada datang kau, tak nampak muka kau ni bagus dia. Ini. Walhasil, apakala dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyat, bila kata Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyat, hasil, kesimpulannya. Walhasil itu apa dia? Kesimpulan dia lah. Apabila dikatakan wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyat, wajibnya apa? Ma la yatawasawwaru fi aqli adam. Tak tergambar pada akal kita. Tak ada Allah Ta'ala tak bersifat dengan wahdaniyat. Itu tak ada. Mesti. Maka ternafilah kam-kam yang 5 itu. Ternafilah kam-kam yang 5 itu, iaitu ternafi kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. Habis. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain, dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Tertolak. Tertolak. Sebab kalau Allah Ta'ala ni dia berbilang-bilang, tak jadi alam ini. Tak jadilah alam syahadah ini. Pasal Tuhan dia bergaduh. Siapa nak jadikan, siapa nak buat. Tapi orang-orang selain daripada Islam lah, Tuhan dia banyak. Tak, kuil ini muka lain, kuil sana muka lain lagi. Bila Tuhan dia siap, kadang seminggu dia buat, lepas tu dia sembah hari tu. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa di dalam dunia ini, ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut, sehingga membawa rosak imannya. Sebab apa rosak iman dia? Kerana kepercayaannya itu membawa menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Disekutukan Tuhan dengan yang lainnya pada agama yang lain. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudaratnya, merosakkan iman kepada Tuhan. Maka di sini disebutkan sebahagiannya daripada
daripadanya supaya dapat diketahui kesalahan yang dilakukan oleh adat. Jadi itu ada ancak upacara harimau. Wallahu taala alam. Begitulah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah alaina miftuhal arifin waj'alna min al-'alamin 'alamin innaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.